Mu seronok. So saya tak ada masalah ni. Saya sendiri pun pakai anime. Ha. Lawak je. Kan anime kan. Nampak style-style gitu. Okay. Okay, saya kayak gitu. Ni dia on mic pula nak cakap ha. Tadi nak cakap tak buka mic saya Alamak. pelik betul lah. Lupa buka mic. Saya pening lah dengan dia ni ya Allah. Aduh, kejap. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat ya? Waalaikumsalam. Sihat je. Waalaikumsalam. Okay. Untuk hari ini kita sambung terus pada pengiklanan. Sudah daftar dalam Easy Class? Ada lah belum tu? Ada. Kelas. Apa kelas? Apa? Easy class. Tengok tu penatnya aku buat tutorial lah doh. Lu tak tengok. Apa was? Easy class apa? YouTube, pergi ke YouTube nanti. YouTube cikgu cari yang Easy Class nanti. Oh, boleh ke. Untuk kamu daftar. Ada yang beberapa kawan kamu dah ada daftar dah. Kelas belah boleh je. Ay, korang. Rest. Kamu hanya 11 orang je. Yang 15 orang tu boleh settle. Kamu 11 orang je. Lepas ni terus settle cikgu. Ya, betul lah. Easy Class tau. Ada kod. Jangan tengok kod access tu pada slide tau. Pada slide kod access pada slide. Slide. Boleh ke. Dalam tu saya buat slide video gitu. PowerPoint video. Bukan yang kod cikgu bagi tu. Dia lah tu sama juga. Sama. Tapi just in case sajalah. Just in case kalau cikgu tersilap kadang tak nampak perkataan dah. Bila kita dah selalu menghadap laptop, kesan dia ialah rabun. Rabun dekat. Betul. Saya makin rabun. Itu jadi tak nampak. Dengan lighting lagi. Maklumlah kan. Okay, kita terus pada gambar pegun. Okay, hari tu kita dah belajar berkenaan dengan pengiklanan yang berkaitan dengan kaedah reka bentuk pengiklanan yang muktamar produk, penyampaian fakta, demo, perbandingan, kiasan. Ini kita dah belajar minggu lepas. Okay, demonstrasi, perbandingan. Okay, ni. So sekarang kita belajar gambar pegun. Gambar pegun ialah poster. Contoh poster. Okay, yang mempromosikan barang-barang. Contoh lagi, kan yang poster COVID yang tu kan SOP dia kan, pakai mask, jauh menjarakkan kan, untuk menyampaikan maklumat dalam bentuk poster. Poster itu ialah gambar pegun. Gitu. Ambil gambar lah kan. So kita tengok ini, lepas itu reka bentuk bagi gambar pegun merupakan jenis iklan yang mengingat. Okay, pengguna tentang suatu produk agar mereka perasan tentang produk itu. Okay, contoh, okay, kalau dalam saya punya skrin ni, skrin kamu apa ya? Dekat skrin kamu gambar ni kan? Okay, tengok skrin saya pula yang ini. Okay, contoh, ni gambar pegun. Tak bergerak-gerak pun. Dia nak. Ni gambar pegun. Dekat situ. Okay, gambar pegun. Ini gambar pegun tahu. Okay. Contoh dengan poster-poster yang untuk untuk COVID atau poster-poster yang secara ada yang memberi demonstrasi kan. Boleh faham ke? Banyak ke? Macam poster yang tidak dadah ke cikgu? Betul. Awak ingat dadah je Loman. Saya memang suka dadah. Dadah. Kau kasar. Dadah. Okey, ni contoh poster. Okay, saya nak tengok, saya nak tunjuk juga dekat kamu supaya ramai lebih faham poster pegun itu. Ni jap saya stop sharing. Yap. Ya tahu. Yap. Hehehe. Ada apabila kita buat macam ni kan, manual ni. Okey, tengok poster. Sekejap, saya tunjukkan poster. Okey, dalam skrin poster, betul? Kelas. Yang dekat Google ni cikgu. Betul cikgu. Poster Okey, sekejap saya cek saya punya ni kamu punya supaya saya pin. Sekejap. Tada. Okay, ni poster contoh yang COVID macam ni kan ni. Mengingat prevention yang ini
Kan, ni. Ada wash your hand, dia mengingatkan kita. Kemudian bila batuk, etika batuk, pakai mask tu macam mana. Okay, yang ini ialah poster Pegun. Tak bergerak. Kalau ada nampak poster yang bergerak-gerak, itu maksud dia yang digital. Atau contoh yang macam kamu dapat GIF tu. Kalau dalam Facebook ada kan? Atau dalam Telegram ni ada kan? Yang kamu Yang gerak-gerak dia cikgu. Itu dah bergerak. Itu dah digital. Bukan Pegun. Bukan Pegun ya. Okay, boleh faham? Boleh. Boleh. Faham cikgu. Faham. Bagus. Bagus. Ya, kita sambung lagi. Ya, biasalah. Pusing-pusing. Okay. Dalam gambar ini, dalam kamu punya screen, sekarang ada gambar peti sejuk. Betul? Gambar makanan. Betul cikgu. Okay, betul. Okay, ni So, ada bento. Ini ialah untuk gambar makanan. Okay. Kalau nak poster makanan lah lebih cantik kan. Macam contoh kalau dekat kedai-kedai dia tayangkan menu poster Pegun dia. Kemudian ada harga lagi kan. Rasa lapar lah pula. Kan. Dah lah dekat-dekat makan tengah hari kan. Orang dah makin membesar ni. Ke makin bertukar saiz. Saya makan yang Masih sama je. Sama je Tok Syamil. Sama cikgu. Rambut je makin tebal cikgu sebab kedai-kedai rambut tak buka. Makin tebal kan makin panjang. Makin tebal cikgu. Dia tak panjang. Kerenting tu. Wah, lepas ni saya panggil awak Lokman Afro lah. Panggil dia Lokman Afro ya. Lokman Afro. Liza. Macam aku macam dengar bunyi bola je. Okay, dalam media pengiklanan ada dua. Media cetak, media digital tau. Okay, kita belajar dulu media cetaknya. Okay, dalam media iklan. Iklan tu nak iklankan produk kamu, salah satu pemasaran. Salah satu pemasaran untuk nak memasarkan barang kamu, nak promosi barang kamu melalui media cetak. Okay, media cetak mesti iklan. Okay, iklan media cetak sesuai untuk pelbagai jenis produk dalam pelbagai peringkat umur. Aku dengar memantul. Okay, iklan media cetak ini dilalui surat khabar, brosur, katalog, poster. Okay, kalau kamu dah 2 tahun, dah 3 tahun dekat Sabda. Perasan tak majalah sekolah dekat belakang tu ada yang penaja? Kan, yang menaja majalah tu. Okay, supaya kamu bayar majalah tu makin kurang. Makin ramai penaja, makin banyak penaja untuk majalah itu, maksud dia makin kurang sedikitlah harga dia. Ada je kau. Ada dekat belakang ada. Untuk media cetak yang menaja lah. Okay. Dia akan iklankan barang-barang dia macam banner kan. Teks. Macam pustaka Q tu ke kan. Yang stationery. Okay. Tapi dekat belakang. Sama dekat dalam surat khabar. Dalam surat khabar kamu akan nampak yang iklan-iklan kecil. Betul? Okay. Iklan cari kerja ke. Iklan kalau iklan di iklan Cina. Macam yang berbahasa Cina, kalau iklan orang itu dah meninggal ke. Okay. Dia banyak. Dah rekod kan. Semua melalui. Faris memang selalu beli nombor ikut ni. Hey, sensitif. Okay. Awak jangan Lokman. Awak jangan Lokman. Okay. Alright. Dekat sini iklan, pengiklanan melalui media cetak, semua orang boleh dapat. Sebab dia bentuk kertas. Dia bentuk yang kita boleh pegang. Betul. Berbanding dengan digital. Tidak semua orang ada handphonenya smartphone, betul. Okay, bagaimana dengan handphone yang biasa-biasa, kan? So maksud dia apa yang semua orang boleh pegang, boleh dapat ialah media cetak. Contoh yang kamu nak promosi minyak wangi kamu, salah satu dia menggunakan brosur atau pamphlet. Sama juga masa kamu menghadiri satu-satu majlis, kamu dibagi pamphlet untuk menerangkan majlis itu. Boleh faham? Faham, bagus. Okay, tengok pada surat khabar. Dalam surat khabar untuk media cetak ni, okay, terdapat 3 jenis iklan di dalam surat khabar. Iklan kecil, muka surat khabar dan iklan ruangan. Okay, dia beza ya. Iklan kecil dia ada harga dia. Dia ada saiz. Kemudian iklan muka surat khabar. Besar. Muka surat khabar, satu muka surat. Macam biasanya kamu akan nampak tahniah, Daulat Tuanku, hari jadi agung lah biasanya. Atau mana-mana CEO kan. Itu
iklan muka surat khabar sebesar-besar tu. Itu mahal sedikit. Dan iklan ruangan tu yang memang khas untuk iklan saja dekat belakang. Dalam surat khabar tu. Kamu patut tengok tau. Patut tengok contoh-contoh tu. Beza iklan kecil, kecil saja. Contoh rumah sewa, nak cari rumah sewa ke, atau kamu nak cari kelas tuition ke, kecil sebab dia ada harga. Lepas tu muka surat khabar dia besar yang mengucapkan daulat apa hari jadi tuanku ke, yang begitu. Dan kebanyakan yang nak wish hari jadi ni, kebanyakan dia yang bercetak warna. Dia tidak hitam putih. Kemudian iklan ruangan macam ada kematian ke dan memang dia lebubuh. Atau orang itu special, mungkin dia akan beli satu muka surat. Dia ada harga dia mahal lah sebab dia ikut saiz. Boleh faham untuk surat khabar dengan majalah? Boleh faham? Faham ya? Boleh ke? Boleh? Okay. Dia akan beza dengan yang berita. Yang dalam berita tu kamu nampak diselitkan dengan iklan. Dia ada beza itu akan saya terangkan sekejap. Okey, brosur, helaian dan katalog. Brosur, helaian dan edaran helaian dan katalog yang untuk ini. Okey, lebih kalau pengalaman kamu bila kita ada majlis dekat sekolah contohnya kan, ada kawan-kawan kamu edarkan brosur kan, menerangkan tentang majlis itu. So helaian edaran, okey, ni brosur kan dilipat. Brosur dia mesti dilipat. Itu salah satu tanda itu memang brosur. Atau bahasa lain tu pamphlet rasanya kot. Atau sama juga ke. Ni. Katalog. Okey, maklumat terperinci. Okey, disampaikan kepada pengguna. Katalog tu macam Avon. Kan buku katalog. Kan? Katalog ni yang macam ni je. Kalau pergi Giant, nanti dia ada bagi ni. Mana tengok? Macam kita pergi Giant. Lepas tu dia macam ada satu tempat ada kertas-kertas barang yang ada promosi. Ya, betul. Promosi barang, betul. Oh. Betul. Kan dia banyak helaian. Jadinya dia banyak helaian, bukan? Dia bukan dia satu helai. Kalau brosur dia satu helai dilipat 3. Betul? Betul. Tapi sama juga macam Avon. Avon kan dia ada dalam bentuk buku. Itu dipanggil katalog. Sama macam kamu order baju t-shirt kamu, dia bagi apa jenis-jenis pakaian. Kan? Baju korporat macam mana harga apa semua. Betul? Dalam bentuk Macam katalog. yang macam kita nak beli cat, lepas tu nanti ada banyak buku, ada warna-warna itu kira je. Ya, macam tu. Andai. Boleh faham untuk beza brosur? Brosur dia lipat. Katalog dalam Dia bentuk nipis buku. saja ke brosur? Nipis. Dia betul lah macam Faris kata dengan apa tadi dia kata pakai apa dekat Tesco kan? Untuk promosi nak bagi tahu harga barang itu murah pada hari itu. Itu cetak cetak. Sebab bendanya dicetak. Boleh faham? Boleh je ke? Okey, Menggo boleh faham Amal Razin? Boleh cikgu. Mak LG? Mael? Mak LG hilang. Boleh cikgu. Boleh, good. Bagus. Akmal Hakimi? Boleh cikgu. Boleh. Fawaz Iman? Boleh. Wan Amsyar? Boleh cikgu, boleh. Okey, dan Adam Haris? Ada Faris cikgu. Adam Faris. Nama Adam Haris lagi, ya Allah. Ni tak pelakon filem mana pula? Dah aku dah sebut dah, ya Allah. Dan nama korang ni kan dah famous. Boleh. Okay. Next dekat bawah. Okay, media elektronik. Tadi cetak. Okay, tadi cetak. Surat khabar. Dekat belakang majalah sekolah kamu pun ada apa? Ada nak promosi barang. Okay, brosur, helaian. Itu cetak sebab kamu nampak dan kita boleh pegang dan dia boleh diedarkan. Okay, cetak. Of course saya guna ink kan. Cetak. Jadi, untuk media elektronik, yang ini. Ini kita tak boleh pegang. Kita hanya boleh tengok je. Ya, tapi lebih menarik lah. Okay. Iklan media elektronik merupakan salah satu iklan yang dapat sambutan. Okay, dia menggunakan lakonan, gambar, suara. Yang ini. Komunikasi. Ini ya. Okay, kita mula dengan televisyen terlebih dahulu. Okay, televisyen. Tengok iklan. Ini adalah iklan-iklan yang dalam televisyen yang tinggi. Contoh, kamu kena tahu ya, iklan yang ditayangkan sewaktu jam 7 sampai jam 9 adalah iklan yang mahal. Iklan itu mahal sedikit. Kenapa?
Sebab masa tu Banyak rakyat tengok. Malaysia tengah tengok TV je. Pandai. Bagus. Dia orang melalaikan solat je. Astagfirullahaladzim. Terbakar Mungkin dia pula. orang buka TV nak tengok waktu solat. Kan, Betul kan. juga. Nak tengok azan. Tet, tet, tet. Betul. Waktu itu ialah peak, kita panggil peak. P-E-E-K. Peak time. P-E-E-K, peak time. Maksud dia masa yang orang ramai tengok rehat, tengah balik daripada kerja, kan, tengok TV. Jadi sebab tu drama-drama best-best dibuat jam itu. Sebab tu dorang kaitkan. Pukul 7 tu. Jam 7. Patut dah tak solat Faris. Hai. Sekarang Pukul saja. 7 main drama. Dan Hati kemudian je. drama-drama yang sudah yang best-best yang sudah kita tengok, dia akan ditayangkan pada waktu jam 11 ke gitu. Dia beza, nampak nampak perbezaan dia. Okay. Iklan sewaktu masa berita juga mahal, juga mahal sebagai tu costing dia lah mahal. Dan ada juga kadang-kadang iklan itu dibaca sendiri oleh pemberita. Gunalah handphone ini supaya bla 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 bla. Perasan tak kadang-kadang? Ada. Untuk berita dulu, untuk yang begitu. Dia radio sekejap lagi. Tak Boleh pun faham? cikgu. Tak pun cikgu, time tengah baca berita. Okey, kita akan berehat sebentar. Sebelum tu sila lihat iklan yang akan dipaparkan di televisyen rumah anda tu. Nanti iklan. Nanti sambung orang balik. Betul. Tapi dia tak akan bagi tahu sila lihat iklan ini. Tak. Dia sana akan bagi tahu macam bulan puasa, remember? Kan? Remember kalau bulan puasa Yusuf Tayyub satu hal lah. Tapi kalau dalam iklan selamat berbuka puasa kepada bla 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 muslimin dan muslimat macam tu kan, kadang-kadang kan. Dibayar walaupun pembaca tu tengah pembaca tu dia bercakap itu waktu itu dia dibayar sebenarnya. Membaca berita. Kan perasan tak ada kadang-kadang ada jenama handphone diletakkan di depan tu kan? Ada. Ada ya. Itu dibayar. Maksud dia sesi itu berita hari itu ditaja. Itulah. Korang ni kalau korang famous bila kamu ditaja, masuk. Lokman lagi Lokman. Kan? Ya, kita buatlah bulletin kan. Kita buat berita. Sebab cikgu pun tengah nak set up untuk buat bulletin. Bukan bulletin, macam mana kita punya berita jam 5. Sekolah Menengah Sembangkan Datuk. Lepas tu cikgu rakam dekat Padang. Kan? Cikgu panggil seorang yang dah habis training tanya macam mana. Kan kita boleh mungkin kan. Kalau ada equipment ni pakai handphone je kan. Okay, untuk radio menyampaikan iklan melalui radio. Ini bersuara. Kita suara dan audio kita dengar. Ini suara. Okey, suara. Jadi ke udara pengguna pula akan mendengar semasa memandu atau bersantai. Sebab itu saya kata, siapa-siapa yang baca yang kamu nampak rasa macam iklan itu sebenarnya dibayar. Okay. Iklan ini ditaja oleh rancangan ini ditaja oleh KFC. Contoh. Biasanya cikgu yang kat radio ni macam kalau era FM DJ sponsor selalu DJ je. Sebenarnya mereka dibayar. Begitu. Okey, sambil dia bercakap lah. Sebab dia tak boleh bersemuka. Maksud dia bukan TV kan. Radio. Okey. Sama juga yang macam kita dengar ikan bulan puasa. Itu memang ya Allah. Tawakal je lah. Sanalah Saya memang terus tutup radio itu. Kita cikgu lagi-lagi kalau bulan puasa. Got it. Kan. Itu dekat-dekat nak berbuka padahal tak buka lagi kan. Apatah lagi minum Milo. Lagilah. Aduh. Kan. Okay, lepas itu papan digital. Ini dalam bahasa kami ialah billboard. Okay, papan digital merupakan salah satu produk hasil evolusi media elektronik. Biasanya menyampaikan maklumat yang penting kepada pengguna sasaran. Okay, kalau kamu perasan kedudukan papan digital biasanya di simpang-simpang ataupun dekat dengan traffic light. Kenapa? Ni kebat. Kenapa? Sebab waktu orang berhenti tanya lampu merah tu, so orang bosan dia pergi baca benda-benda itu. Pandai. Itu jawapan tepat. Sebab di situlah traffic light masa kita berhenti. Kalau masa RT merah lah. Di masa itu kita tengok sebentar di papan
iklan tu. Saya rasa dekat KL ada kan? Kan somewhere around Sogo ke? Saya tak tahu, saya tak ingat dah. Ada dekat mana ya? Simpang. Ada beberapa, betul. Betul. Tapi dah tak banyak tu. Ya, dia tak banyak sebab dia memakan kos. Dan sekarang dalam musim begini tidak ramai yang keluar. Betul? Betul. Tak ramai. Jadi iklan yang paling berkesan untuk di musim ini, musim pandemik ini ialah radio dan televisyen. Ini yang paling ni lah. Ataupun secara brochure, berjaya cetak. Kalau dia kata turun pergi ke billboard, ini yang kita kata papan digital, dia ialah kita dah tahu orang pun kurang untuk keluar rumah kan. Jadi tak guna. Okay, untuk apa dia buang duit dekat situ? Okay, lepas itu kita dah television, media elektronik. Okay, ini pula kita sentuh media sosial. Beza media elektronik lain, media sosial lain. Ingat, beza nanti dalam bahasa Melayu kamu punya ni kosakata, ingat ini vocabulary kamu. Okay, iklan melalui media sosial merupakan salah satu pemasaran strategi pemasaran yang amat berkesan. Dia sudah kata amat berkesan. Okay, sebab sebagai platform memperkenalkan produk mereka serata dunia. Contoh, Facebook, Shopee kira je. Ya, Shopee media. Ya, Shopee. Kan, itu aplikasi betul? Itu dalam media sosialnya. Okay, so kita tengok Facebook, Instagram, TikTok. Kan, ini. Betul. Ni kamu tengok Instagram, ni PA Shopping ni mungkin dalam grup-grup kamu kan. Yang ini post dekat blog juga. Ini sangat-sangat berkesan macam kamu punya macam kamu punya yang produk harita tu yang minyak wangi tu kan. Iklan kan di Instagram, di Facebook kamu, TikTok kamu, mesti best. Mana tahu laku kan? Boleh faham untuk media sosial? Boleh cikgu. Boleh? Boleh cikgu. Faham. Boleh cikgu. Okay, saya nak betulkan balik. Media sosial tu maksud dia begini. Yang kita boleh berkawan-kawan. Tapi yang tadi yang Shopee tu dia bukan kalau live, saya tidak tahu yang Shopee tu dianggap sebagai media sosial ke atau sejenis aplikasi. Sebab saya nampak Facebook pun media sosial dan aplikasi juga kan. Instagram media sosial, aplikasi juga kan. Untuk Shopee saya tidak pasti. Tapi rasa macam media sosial juga sebab dia ada live kan. Ada ya. Dia ada live kan, kita berkomunikasi. Tapi dia tidaklah sebagus Facebook, Instagram kan yang memang khas untuk sosial perkataan tu. Okay, perkataan sosial itu. Saya tak pasti untuk apa tadi? Lazada dengan Shopee tu Tapi oleh kerana dia ada live chat tu yang kadang-kadang kita nampak bersosial sebab dia ada interaksi. Okay. Right. Faktor pemilihan media pengiklanan. So ada dua, media sosial, media cetak tadi. Boleh faham ya? Kemudian faktor pemilihan media. Okay, faktor pemilihan iklan media. Nombor 1, sifat. Apa faktor dia? Sifat, jenis dan sifat produk. Okay. Sebelum kamu nak promosi barang kamu, kamu kena tahu apa produk yang kamu nak buat sebenarnya. Dan kamu mesti tahu dari A sampai Z tentang produk itu. Kalau tak, bila orang soal nanti kamu tak dapat jawab, tak guna. Okay? Kamu mesti master sebab kamu yang design dan kamu yang tahu. Okay? Jadi maksud dia produk yang memerlukan tunjuk cara dan khidmat nasihat tentang cara penggunaan sesuai diiklankan berdasarkan apa? Demonstrasi. Okay. Produk makanan, pakaian, buku pula sesuai diiklankan dalam media. Jadi produk kamu air yang minyak wangi, dia dibuat macam mana? Minyak wangi. Minyak wangi hari tu. Okay. Apa unsur yang sesuai untuk kita nak promote? Apa kaedah yang sesuai? Kaedah iklan kat TV tu. Saya faham, iklan TV tu betul kamu cabut. Tapi apa cara yang sesuai nak iklan, nak tunjukkan kaedah kamu punya minyak wangi tu? Macam mana? Ada demonstrasi dari bentuk. Betul? Demonstrasi, betul. Sebab benda ni sebab dia mau bau. Okay? Cara nak guna, itu maksud dia. Itu yang saya maksudkan. Apa kaedah dia? Buka spray minyak wangi. Ada juga yang minyak wangi jenis lotion. Mungkin jenis yang sapu. Kan?
Macam tu. Sebab tu saya kata, bila kamu design barang produk ni, kamu kena tahu apa produk ini jenis yang macam mana. Jenis yang perlukan demo, atau produk kamu pun jenis yang perlu menggunakan banyak media cetak. Sebab ini akan melibatkan costing. Kadang-kadang cara demo tidak berkesan. Mungkin melalui media cetak. Mungkin media cetak tak berkesan. Mungkin pergi ke media elektronik. Okay. Mungkin elektronik tak lagi berkesan. Mungkin pergi kepada media sosial. Dia macam tu. Apa cara dia? Kaedah dia? Okay. Spray. Mungkin kamu kata lotion brand siapa tadi hari tu kan? Yang sedap tu macam Amar Razif. Masters dia. Ya. Bahasa Jerman mana lagi tu? Bahasa Jerman Amarazin. Apa benda kita nama dia? Saya pun tak tahu ya. Kan contoh kan minyak wangi Saya tak kamu. mampu nak sebut cikgu. Walaupun saya tengok pun saya tak mampu nak sebut. Apa descendant apa benda tak? Apa benda lebih kurang kan? Jadi maksud dia kalau itu pun nama produk pun sangat mempengaruhi. Katalah spray boleh dipelbagai guna. Spray boleh, demonstrasi. Ini demo cara kaedah minyak wangi. Spray boleh, tapi nampak spray je kan? Tapi saya punya minyak wangi boleh banyak je. Boleh spray. Lepas tu kalau tak nak spray boleh buka penutup, boleh sapu. Boleh titis kita panggil. Boleh titis, titis kan. Boleh titis. Ya, mungkin. Begitu. Okay. So kamu kena tahu kelebihan produk kamu itu. Saya kata yang jenis dan sifat produk tu macam mana. And then cara kamu nak iklankan produk itu, macam mana kamu nak sesuaikan. Walaupun daripada media elektronik ataupun media cetak, apa? Adakah demonstrasi? Adakah bentuk cetakan? Promosi itu bagaimana? Boleh faham kelas? Boleh je. Faham ya? Boleh cikgu. Boleh? Okey, bagus. Itu untuk jenis dan sifat produk. Lepas itu kos pengiklanan. Ini of course lah. Makin banyak bajet kamu, baguslah. Maksudnya produk itu memang baguslah untuk iklankan. Tapi kalau bajet kamu ciput, ini je lah. Media sosial, brosur, layan edaran. Tapi sebenarnya bila bajet ciput pun, kalau kamu banyak pengikut dekat media sosial kamu, Instagram kamu ramai pengikut, kamu punya Facebook ramai pengikut, kamu iklankan saja produk tu, saya rasa ramai juga yang bertanya untuk membeli, betul? Untuk yang berminat membeli. Okay, so bergantung pada, untuk saya, pandangan peribadi saya, followers juga. Okay, followers bergantung pada followers. Kalau followers kamu sikit, kamu guna media sosial kamu, adakah dia berkesan? Tak. Kadang-kadang dia kena pergi ke media cetak lah pula, betul? Kalau follower tak ramai cikgu, Siapa je nak beli? Member pun tak boleh cikgu, mesti dia. Member tak ada duit nak beli apa cikgu? Betul tu. Member berhabis duit untuk beli skin ML cikgu. Aduh. So salah satu cara dia ialah kamu buat poster digital. Kan? Kamu sama ada poster cetak, kata untuk sekarang dalam masa pandemik ini, cara kamu nak promosi barang kamu sediakan video untuk diri kamu sendiri. Betul. Itu dia cara dia. Kena upload dekat YouTube. Macam tu kan. Bila ramai orang tengok, cuba hari-hari. Hari-hari post dekat grup. Hari-hari post dekat grup kamu punya poster. Nombor 1 poster lah. Poster tu. Kan. Poster kamu yang mengatakan kamu tengah menjual produk ini. Jadi hari-hari akan ada orang akan menyinggah. Walaupun followers kamu sikit. Okay. Kena juga tu. Kadang kamu terpaksa buat video untuk menyatakan produk kamu seolah-olah kamu bercakap pun kena juga. Dia gitu. Dia ada strategi dia lah. Kalau tidak berjaya juga dengan cara tu, tidak berjaya juga, you kena upah orang lain. Mungkin poster kamu tidak cantik. Kan? Mungkin cara penyampaian kamu tidak menarik. Kena tengok juga yang itu. Sebab itu saya kata kos pengiklanan ni kalau bajet ada. Kalau saya kata bajet besar, kita boleh upah pelakon. Betul? Pelakon terkenal. Kan? Untuk promosi barang kamu. Dia begitu. Atau Insta famous. Atau selebriti. Produk kamu jalan dah tu. Itu. Nombor 2, kalau tak ada bajet, maksud dia kamu kena cari ramai followers terlebih dahulu, atau kamu pinjam tumpang mengikut di
paste kamu punya. Saya kata paste kot. Saya kata paste kamu punya poster tu di kawan kamu punya Instagram yang ada 3 juta orang tu. Kan? Selit-selit. Salah satu cara juga kan? Kamu perasan tak dekat kamu punya Instagram tu ada nak beli coin lama lah kan? Dia selit-selit. Perasan tak? Ada. Dekat komen ke apa tu? Dekat komen ke atau dekat mana-mana lah kan. Kadang-kadang kamu perasan ada, benda tu ada tau. Macam saya terkena kan. Aku cakap apa pasal kau ada dalam ni kan. Sama juga dalam Instagram kamu tiba-tiba ada iklan Shopee tiba-tiba masuk ke dalam. Saya selalu kalau buka komen, siapa nak beli iPhone 12 boleh beli sendiri, saya tak jual lah. Aduh. Tak pun macam kalau kita dekat web mana-mana cikgu. Lepas tu kat atas tu ada iklan. Betul? Kalau kamu ada website kamu sendiri lagi bagus. Tapi kena bayar macam setahun RM50 yang saya nampak lah. Macam contoh amarazin.com. Kamu kena bayar dengan Amarazin.com. kan? Why not? Sebab dalam amarazin.com link tu kamu boleh promote barang kamu sendiri. Maksudnya kamu control itu web kamu sendiri. Kan mudah. Macam tu. Saya Boleh rasa amarazin.com nama dia macam tak boleh go cikgu. Tapi dia kena tukar nama jadi mango.com. Jadi senang orang Saya nak hafal. setuju. Kan nama juga memainkan peranan, betul. Identity gitu kan. Boleh faham setakat ini. Kos pengiklanan, kalau kos kamu, bajet kamu ada, kos kamu besar, kamu boleh upah pelakon yang terkenal. Kalau tidak, pakai media cetak lah atau media sosial yang kamu punya tu ramai followers atau kamu tumpang-tumpang paste kamu punya tu dekat followers lah. Contoh kamu peminat Miley Cyrus ke, kamu peminat Rihanna ke, kamu peminat BTS ke? Tak ada. Tak ada kan? So maksudnya mana yang kamu ikut? Yang famous followers dia? Mana? Instagram tu. Siapa? Siapa Faris? Blackpink. Blackpink. Blackpink Contoh Blackpink. Kamu post lah. Terus paste dekat ni. Kan ada komen tu kan? Ruang komen tu kan? Buat. Tumpang. Tumpang. Tak ada masalah. Bukan diorang baca pun sebab banyak followers dia kan. Nak kena scroll. Kalau dapat orang berminat terberhenti pada kamu punya komen, tak apalah kan? Boleh faham? Boleh faham Okay, luas pasaran sikit lagi. Luas pasaran. Luas pasaran, produk mempengaruhi pelbagai tengok pada media kamu. Kalau satu Malaysia, kamu nak pasar satu Malaysia, media mana paling sesuai? Satu Malaysia. TV. TV, bagus. Ni, kalau meliputan meluas yang paling sesuai ialah radio, TV, papan digital. Papan digital ialah kota-kota besar adalah. Kemudian media sosial adalah yang paling tepat. Kadang-kadang iklan yang tepi highway tu, yang besar-besar kan. Tak ada iklan yang kecil-kecil, semua besar-besar. Betul? Ada. Iklan. Itu yang papan iklan. Bukan papan digital itu papan iklan. Papan digital maksudnya bergerak. Yang dia menggunakan digital. Macam ni cikgu. Saya naik kereta. Lepas tu ada buat kat tepi dia tulis selamat datang ke bagian Datuk. Tertarik saya. Kan? Betul lah cikgu. Papan. Itu papan iklan. Begitu sajalah. Right. Lepas itu sasaran pengguna. Sasaran pengguna untuk yang ini, untuk faktor pemilihan media pengiklanan. Satu, jenis sifat, kos pengiklanan, luas tadi dah. Sasaran pengguna kamu kena betul sasaran pengguna kamu. Barang kamu tu kalau kamu nak sasarkan pada budak lah. Jadi iklan kamu mesti ke budak-budak kan. Mesti kamu nak buat style ipin-ipin. Tapi kalau sasaran kamu ialah budak tapi kamu buat iklan style dewasa, tak guna. Mesti orang pelik. Maksud dia tidak kena pada sasaran iklan tu, sasaran pengguna. Boleh faham? Boleh faham? Sama macam kamu sakit, jumpa doktor, kamu kata sakit macam kita kata kalau sakit kepala takkan nak bagi ubat batuk kan? Gitulah. Macam kita sakit kepala, kita kena makan ubat ke, bukan letak ubat tu kat kepala je sebab sakit kepala. Betul juga itu.
Ya, betul. Lebih kiranya contoh lah. Okey, contohnya alat solek pakaian wanita sesuai diiklankan di media sosial dan media cetak seperti majalah wanita. Ini dia bagi contoh. Okey, majalah wanita, perempuan, wanita. Okey, media sosial wanita, iklan dia pun wanita. Contoh, kalau nak pakai foundation pun, demo dia mesti pakai pelakon itu wanita. Ada tak foundation tu dia guna pelakon lelaki? Tak ada je. Tak ada. Tak ada. Kecuali foundation itu lelaki boleh pakai, perempuan boleh pakai. Betul? Betul. Okay, kecuali yang itu. Tapi biasanya foundation kita akan ambil modelnya perempuan. Dia begitulah. Itu maksud dia sasaran pengguna. And then kita nak iklankan. Media sosial je lah, lagi mudah. Okay. Contoh, barangan permainan yang disasarkan pada kanak-kanak sesuai diiklankan di media sosial dan elektronik seperti televisyen. Tapi macam mana pun untuk zaman sekarang saya nampak lebih kepada media Sosial. Gosip-gosip semua di media Sosial. Okay. Manga-manga anime sekarang buku-buku kamu semua dah terletak di media digital. Sosial. Media digital untuk buku-buku kamu. Sekarang media sosial tu tadi macam Facebook everything kan. Media digital. Yang sekarang ni saya ambil PDF ni semua ini semua di media digital. Okay. Sekarang dah nanti buku teks kamu semua kan andai katalah kan dibenarkan membawa handphone, semua buku teks cari di media Digital. Okay. Dah sekarang zaman kamu ini. Okay. Akhir sekali saiz perniagaan pengeluar mempunyai yang okeylah contoh KFC lah. Okay, perniagaan besar, of course iklan dia lagi besar kan. Dia mampu bayar YouTube apa semua kan. Okay, berbanding dengan syarikat yang kecil-kecil. Okay, kamu tidak nampak syarikat kecil-kecil tu dekat YouTube. Contoh bagi peminat minyak wangi, beberapa brand yang kecil yang tidak pernah didengar di luar negara, tidak adalah iklan tu dekat YouTube. Tapi bagi peminat minyak wangi yang luar negara, buatan luar negara, mesti ada dekat di sana. Okay, contoh Calvin Klein ke, kan peminat lah, saya kata peminat kan. Mesti ada dekat YouTube tu. Tapi yang produk tempatan kita, ada kamu nampak ke? Produk tempatan? Ada ke? Contoh? Yap. Saya rasa ada tapi yap. Produk tempatan yang dekat ni. Itu yang sudah dikenali. Dux macam tu kan. Shawl kan. Dux atau produk tempatan ada macam contoh Proton. Dah memang dikenali. Tak, maksud saya yang kecil-kecil ni. Oh, yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Contoh nama kamu. Ammar Razin Parfum. Kan? Ammar Razin Parfum. Ada ke? Kecuali tak ada sebab dia tak upload. Cuba kalau dia upload. Kan? Macam tu. Okay, boleh faham semua? Boleh cikgu. Boleh. Mudah kan? Kan? Mudah kan? Mudah. Mudah itu. Wah, tu dia soalan keluar. Mudah. Weh, Azra memang pada Fawaz pun sama itu. Yalah, yang macam kamu cerita dengan saya lah, handphone kamu kan sama. Kan, nak guna apa lah kalau macam tu. Loh. Best lah buat macam tu. Mail. Saya guna. Mail, saya cuba download tau yang voice mode. Rupanya kena bayar dia tak ada percuma ke macam mana? Dia kalau yang premium punya kena bayar lah. Macam mana tadi Azra? Apa dia? Dekat phone tak ada ke? Sebab dekat handphone saya dah cuba tak jalan juga yang jenis phone punya kan. Bila kita download untuk main-main dekat Play Store kan. Dia beza. Seronoknya yang ada kemudahan tu. Mesti cikgu cari yang voice changer tu. Lepas tu cikgu jumpa yang tukar gambar je anime cikgu. Ya. Yang ini untuk namanya snap camera. Itu. Nanti dengar. Tapi pada handphone tak boleh tau. Saya dah cuba. Handphone dia tak macam tak. Beli asal pokok cikgu. Baru nak try tu. You cuba dulu sebab saya cuba dekat handphone saya macam tak keluar. Tengok saya tak pastilah tapi kalau dekat laptop ya.
Gitu. Seronok ya. Boleh ubah muka korang, mungkin jadi kucing ke. Gitu. Okey kelas, ada soalan setakat ni? Tak ada ke? Tak ada cikgu. Tak ada? Betul eh? Tak ada? Tak ada. Tak ada. Betul? Betul? Tak ada? Betul. Nanti ujian mulai kita sampai sini saja. Mulai minggu depan dan minggu besok dan seterusnya nanti saya akan banyak bagi latihan walaupun secara maya juga. Untuk bagi biasakan kamu. Sebab saya nak monitor perkembangan tu. And then bila buat Google Form tu nanti, sebab kami tengah try and error, tolong jujur sajalah menjawab masa tu. Kalau kamu dapat 5 part tu pun saya okey saja. Maksud dia saya faham. Kamu memang belajar betul-betul dan tidak meniru lah. Dia begitu. Ke nak pakai masa tu cepat? Macam mana tu? Apa cikgu? Saya bagi 30 minit saja. 30 soalan objektif. Kemudian 10 soalan subjektif. Kemudian 5 soalan subjektif. 30 minit okey tak? Google Form cikgu. Google Form. Ikut soalan ke je. Kalau soalan susah, tak cukup. Itulah saya kata saya nak cuba dulu saya buat soalan tu. Tengok macam berapa cepat kita tengok dulu. Dia begitu. Sebab I tengah testing dulu. Berapa masa yang sesuai. Begitu. Nombor 1. Nombor 2. Andai kata ada masalah talian waktu itu, bagi tahu cepat-cepat. Jadi sebab saya akan menghadap laptop saja. Tengok Telegram saja. Tengok monitor kamu. Dia begitu Kalau ada masalah pada talian, bagi tahu nanti saya akan hantar set soalan yang berbeza. Dia begitu. Tapi aras yang sama. Okey, itu. Lepas itu, ada tak dalam kelas ni yang berkongsi handphone? Berkongsi handphone dengan adik mendengar rendah untuk sekolah sabda? Tak ada. Saya tak ada. Tak ada. Tak ada? Okey, bagus. Selesai masalah. Yang kembar, batch kamu tak ada kembar kan? Tidak ada cikgu. Tidak ada. Okey. Semua faham? Faham. Faham cikgu. Ada soalan? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Ada. Seronok pula buat macam ni. Tak ada cikgu. Jangan. Saya tak boleh tu. Tengok biar kau cerak. Betul. Okey, sampai sini saja kelas kita. Anything, kalau apa-apa soalan, apa semua, tengok dalam grup. Dan please, tolong daftarkan diri kamu dalam Easy Class untuk mudah saya buat monitor markah nanti. Sebab once you sudah mendaftar, markah untuk ujian-ujian tu sudah makin mudah untuk saya. Boleh faham? Boleh cikgu. Sebab saya sudah setting macam-macam. Okey, terima kasih kelas. Kita jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Suara. Terima kasih cikgu. Thank you.